Okey, Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Erin, di bawah bimbingan Coach Azizi. Menetap di Pontian, berumur 30 tahun, mempunyai 4 orang anak. Okey, sebelum ni berat saya 99 kilo dan terkini berat saya 74 kilo. So saya dah lost 25 kilo. Alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Terima kasih Allah, terima kasih coach yang tak pernah jemu-jemu nak mengajar saya. So hari ni kita nak belajar untuk topik hari kelima, iaitu glycemic index. So G ataupun dikenali sebagai GI. So GI ni dia terbahagi pada 3 lah. Jenis makanan yang GI ni ada 3. Yang pertama makanan GI yang tinggi, iaitu dia punya GI 70 ke atas. Yang kedua, dia punya makanan GI sederhana daripada 56 hingga 69, dia punya total GI. Yang ketiga adalah makanan GI rendah. GI rendah adalah 55 dan ke bawah. Okey, so kalau tadi dah bagi pada 3, GI yang tinggi 70 ke atas contohnya seperti mihun goreng. Mihun goreng ada 98 GI dia. Nasi putih 1 mangkuk 92. Lagi apa yang kita punya favorite, curry puff. Okey, 1 curry puff tu dia punya GI 87. Okey, roti putih 1 keping 70. Kentang goreng. Kentang goreng ni favorite sangat kan? Okey, GI dalam kentang goreng adalah 85. Itu ikut kuantiti tau. Yang kat sini lebih kurang dalam 1 mangkuk kecil. Okey, teh tarik. Favorite kita teh tarik sarapan pagi kan? Okey, GI teh tarik adalah 73. Okey, contoh makanan yang ber-GI sederhana pula. Tadi daripada 56 hingga ke 69. Contohnya ada seperti aiskrim. Okey, GI dia 63. Roti gandum kan. Ada orang kata nak diet nak makan roti gandum. Roti gandum pun mempunyai GI sederhana iaitu 64. Okey, betik dia punya GI 58. Okey, seterusnya makanan yang ber-GI rendah iaitu daripada 55 dan ke bawah. Okey, contohnya sarapan pagi tu lah F1 shake. Siapa favorite dia F1 shake? Saya. Okey. So GI di dalam F1 shake satu cawan adalah hanya 16 sahaja. Okey, jambu batu dia punya GI 38. Brokoli GI 10. Okey, beras perang kan, kita kan ada yang ambil nasi perang. Okey, beras perang pula semangkuk hanya 50 sahaja GI-nya. So, sebelum pengambilan makanan ni kita kena belajar dulu apa itu GI tinggi, sederhana dan juga rendah. So, sebelum makanan tu masuk ke mulut kita, tanya coach dulu. Coach, ni GI dia berapa? GI dia berapa? Terutama sekali yang mengidap diabetes. Okey. Okey, adakah kita memilih makanan yang ber-GI rendah? Okey. GI rendah. So, macam kita dalam program ni, projek tukar saiz, of course kita akan pilih makanan yang rendah GI. Sebab tu kita disuruh ataupun disarankan untuk mengambil sarapan pagi, kita punya aloe, teh dan juga kita punya shake ataupun boleh diambil bersama F3. Okey, sebab kita punya GI tu sangat rendah. So tengah hari pula kita ada meal plan kita sendiri, nasi, ikan dan sayur. Dan seterusnya malam kita ambil F1 lagi. Teh dengan aloe kita tu tak ada masalah. GI-nya memang sangat rendah. Okey, so kenapa kita kena ambil makanan yang ber-GI rendah? Pertama adalah sebab makanan yang ber-GI rendah ni dia akan buatkan kita rasa kenyang lebih lama berbanding dengan GI tinggi dan sederhana. Yang kedua, dia memberi pelepasan tenaga yang stabil dan berkekalan. So, siapa yang memang macam kita lah dalam program untuk penurunan badan, memang sangat bagus ambil makanan yang ber-GI rendah. So, kita punya ketahanan lapar tu lebih lama. Maksudnya kenyangnya lebih lama. So, sampai sini saja perkongsian saya untuk hari ini berkenaan GI ataupun glycemic index. So, kita kena bijak pilih makanan yang ber-GI rendah.
Okey, sebelum tu saya nak sharing sikit saya punya masalah sebelum ni. Masalah sebelum saya mempunyai darah tinggi. Kira awal darah tinggi. Sakit tumit, sakit pinggang, tu masalah biasa. Penat cepat penat, mengantuk kat mana-mana je boleh tidur. Tapi alhamdulillah selepas bernutrisi, masalah saya semakin berkurangan. Okey, so saya doakan semua peserta-peserta projek tukar saiz kali ni istiqomah dan fokus. Ingat apa yang coach bagi kat kita meal plan tu ikut. Okey? Okey, assalamualaikum. Bye.